ayat yang ke-6 surah Al-Insyiqaq, ayat yang ke-6 Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innaka kadihun, sesungguhnya engkau wahai manusia berusaha, beramal, bekerja, beraktiviti atas dunia ni. Kadihun ila rabbika, bekerja untuk siapa? Bekerja untuk Tuhan kamu. Kamu bersungguh-sungguh beramal untuk Tuhan kamu. Kadahan, kerja sungguh-sungguh, amal sungguh-sungguh. Pagi-pagi dah bangun subuh, sebelum datang subuh bangun tahajud, lepas subuh berzikir, yang lain kerah-kerah lagi. Sungguh untuk apa? Untuk kita ini, famulaqih, maka kamu pasti akan menemuinya Allah Ta'ala. Itulah kita beramal, kita beraktiviti kerana kita yakin kita akan jumpa Allah Ta'ala. Kita tidak merdeka hari akhirat. Dengan amal inilah kita mengharapkan redha Allah Ta'ala dan mengharapkan ampun dan rahmat Allah. Kerana itulah dalam ayat yang saya bacakan di awal-awal, orang yang merdeka ialah orang yang dihindarkan, bukan dia yang menghindarkan, tapi dihindarkan daripada neraka dan dimasukkan, bukan dia yang masuk dirinya dalam syurga, tapi dimasukkan. Macam tuan-tuan datang masjid ni, memang tuan-tuan masuk masjid sendiri, tuan-tuan masuk sendiri kan? Tapi ada orang lalu kat masjid, kita tarik dia masuk, dia tak nak pergi masjid, kita heret dia, itu dimasukkan ke masjid. Begitulah hari akhirat besok. Ada orang tengok kereta banyak, ditolak dia, jangan dilanggar kereta, itu dihindarkan. Dia sendiri tak mampu, macam baby-baby yang kecil merangkak tu, dia mana tahu bahaya tak bahaya jalan raya tu, tapi mak dia, abah dia heret dia, tarik dia, hindarkan. Begitulah kita besok masuk syurga, bukan kita masuk sendiri, dimasukkan kita dalam syurga oleh Allah Ta'ala. Maka itulah kita bersungguh-sungguh beramal kerana kita yakin kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, faman utiya kitabahu biyaminih, maka sesiapa nanti hari akhirat, hari mahsyar, diberikan amalan dengan tangan yang kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka nanti mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah-mudah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, inilah orang nanti yang akan kembali bertemu dengan ahlinya penuh kegembiraan. Masa itulah dia menjerit kerana dia dah dibebaskan daripada mahsyar. Dia dapat amal tangan kanan, Allah Ta'ala pun hitung dia mudah-mudah. Lalu dia dimasukkan ke syurga. Masuk syurga berjumpa dengan ahlinya, dia pun berteriak merdeka. Tu baru merdeka Syekh, tu baru merdeka betul. Jadi atas dunia ni siapa kata kita merdeka? Kita ni hamba Allah. Siapa kata kita merdeka? Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, maka itulah Rasulullah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min, dunia ni penjara orang beriman. Wa jannatul kafirin, syurga bagi orang kafir. Bila gagak kita nak merdeka tuan-tuan? Kalau baca dalam hadis-hadis Rasul, kita kat dunia ni macam penjara, kena ikut peraturan. Kena semayang sehari 5 kali, nak semayang kena ambil uduk, ikut peraturan. Nak semayang pun kena tunggu masa waktu, tak boleh semayang subuh pukul 5, tak boleh. Nampak? Bila kita merdeka,
Rasulullah bersabda, kata para ulama, merdeka kita bila kita mati sebenarnya merdeka. Kematian itu awal kemerdekaan sebenarnya. Maka mati orang beriman, masuk di alam barzah, itulah alam kebebasan dia. Sebab di barzah dia tak boleh ikut peraturan apa dah. Mayang pun tak payah, orang semayangkan dia pula dah. Wuduk pun tak payah, orang wudukkan dia. Mandi pun tak payah, orang mandikan dia. Aurat pun tak payah tutup, ditutupkan orang aurat dia. Itulah alam bebas kita hari akhirat. Ya, baik. Maka itulah kita nak jadi bangsa merdeka ni, macam mana kita nak buat? Ini tajuk kita nak jadi bangsa merdeka, apa kita nak buat? Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam surah Al-Insyiqaq ayat ke-6 ini Allah menyebutkan dengan jelas, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya kamu beramal, melakukan amal, berusaha sungguh-sungguh atas dunia. Itulah yang kita diperintahkan, sungguh-sungguh. Mayang pun kena sungguh-sungguh, ambil uduk pun kena bersungguh. Kena sungguh-sungguh tuan-tuan. Ada orang ambil uduk main-main, mayang pun main-main. Ada subuh tak bangkit. Saya dulu mengajar sekolah agama rakyat. Ada satu budak ni, bapak dia mengajar sehari semayang 4 waktu je bapak. Dia jawab, abah saya ajar 4 waktu je Ustaz. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Subuh tak ada, dia kata. Dengan ajar anak dia semayang subuh tak ada, sebab dia takut anak dia gerak dia pagi-pagi gitu. Ini bapak engkau mengajar ajaran sesat. Ini bapak macam ni pun dia tak bersungguh. Tak bersungguh mayang. Rajin mayang, time malas tinggal mayang. Ikut suka hati dia pula mayang. Mana ada sungguhnya? Kita ni kena sungguh-sungguh. Ambil uduk macam tu juga. Ada yang ambil uduk ni basuh depan ni, tak sampai telinga tepi ni. Tak bersungguh. Kadang-kadang saya tengok yang basuh rambut tu, basuh kepala tu kan, bukan basuh kepala pun, basuh jambul dia. Kang sini dia basuh. Mana bersungguhnya? Tak ada sungguh. Allah, hadirin hadirat, mayang pun sujud pun kaki tak jejak. Sujud terangkat kaki, kadang-kadang pacak gitu je kaki. Mana sah sujudnya? Tak bersungguh. Allah, hadirin hadirat, maka Allah Ta'ala sebut orang yang sungguh-sungguh ni kerana dia yakin dia akan jumpa Allah Ta'ala. Maka di saat dia bertemu Allah Ta'ala di mahsyar itu, dia akan diberikan buku amal. Inilah kita nak tengok saat-saat yang paling menggembirakan dan saat yang paling menakutkan. Saat mana tuan-tuan? Saat paling menggembirakan dan saat paling menakutkan di saat kita nak diberi buku amalan itu. Kerana atas dunia ni kita beramal dah ni, beramal ni, sungguh-sungguh dah ni, tak tahulah markah terima tak terima mayang subuh pagi ini. Ini yang semayang subuh terima tak terima, yang tak bangun memang confirm je. Tak bangun-bangun lagi tu. Yang kita semayang semalam beria-ia puasa Asyura. Allah terima tak terima kita pun tak pasti, cuma kita beramal aja, sungguh-sungguh beramal. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, maka saat yang paling menggembirakan dan menakutkan saat di mana orang nak ambil buku amalan tu. Kerana masa itulah dia nak tahu amalan yang dia buat selama kini diterima atau ditolak. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, kita ni besok hari akhirat ingat ke tidak dengan ahli keluarga kita ni? Agak-agak tuan-tuan, hari akhirat besok ingat ke tidak dengan anak, isteri, suami, adik-beradik, mak ayah, ingat ke tidak? Jawab Rasulullah pada Sayyidatina Aisyah, ingat wahai Aisyah. Masih ingat. Tetapi 3 keadaan kita tak ingat sama-sama kita. 3 keadaan ini keadaan yang sangat menakutkan. Lalu Nabi menjelaskan, yang pertama kita tak ingat sama-sama kita, walaupun isteri, suami, anak, adik-beradik, mak ayah. Yang pertama kita tak ingat semasa kita nak mengambil buku amalan itu, diterbangkan daripada bawah arasy Allah Ta'ala.
Masa tu kita lupa kerana masing-masing terketar-ketar, gigil. Kita yang sembahyang cukup ni pun gigil je. Gigil. Agak-agak yang tak sembahyang tu macam mana tu? Menggeletar pun. Kita yang sembahyang puasa ni pun menggeletar, Allah terima tak terima puasa kita. Sebab tu hari-hari kita berdoa, Rabbana taqabbal minna du'aana, ya Allah terimalah doa kami ni, wa salatana, terimalah solat kami ni, minta Allah terima. Habis puasa Ramadan, Rasulullah ajar kita doa sama-sama kita, taqabbalallahu minkum, semoga Allah terimalah amal kita ni. Taqabbalallahu minna wa minkum, kita baca kan, kita mendoakan kata minna wa minkum taqabbal ya karim, semoga Allah terimalah amal kita, amal kamu ni Allah terimalah. Sebab tu sunat kita tuan-tuan, lepas mayang ke, lepas doa ke, lepas buat haji ke, lepas buat amalan puasa ke, doa sama-sama kita, taqabbalallah minna minkum, semoga Allah terimalah amal kita ni. Kita pun doakan kawan kita, semoga Allah terima juga amal kamu dan amal saya juga. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Benda paling takut sekali waktu kita nak ambil buku amal, diterbangkan daripada bawah arasy Allah. Satu. Yang kedua, sabda Nabi yang menggerunkan manusia ketika buku amal diterbangkan dari bawah arasy. Yang kedua, semasa menerima, kalau dapat tangan kanan, dalam Al-Quran Allah menyebutkan فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Kalau dapat amal tangan kanan, mereka kata, hei mari sini tengok saya punya keputusan ini, sila tengok. Seronok saya, memang gembira sungguh. Sembahyang kita Allah terima, puasa kita Allah terima, ceramah kita Allah terima, iktikaf Allah terima, seronok kita, rasa bebas kita itu. Tapi kalau dapat amal tangan kiri, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Mereka berkata, alangkah bagus kalau tak diberi buku amal ni, kan bagus. Menyesal. Itu yang keduanya, semasa terima buku amal. Yang ketiga, semasa nak ditimbang atas neraca al-mizan. Kerana itulah kata para ulama, yang nak ditimbang itu, satu, buku amal kita kah? Yang kedua, amalan kita kah? Yang ketiga, diri kita kah? Yang mana yang nak ditimbang besok di mahsyar? Maka tiga-tiga jawapannya betul. Kita pun tak tahu. Cuma sebilangan ulama mengatakan yang nak ditimbang buku amalan. Ada yang mengatakan yang ditimbang amalan kita sendiri, bayang kita ditimbang, puasa kita ditimbang. Ada yang mengatakan tubuh kita yang beramal ni yang akan ditimbang. Hakikatnya amalan-amalan kita inilah besok yang menjadi penyebab. Itulah kita ni disuruh sungguh-sungguh beramal. Baik. Jadi siapa-siapa dapat amal tangan kanan, gembiralah mereka. Saya teringat zaman sekolah dulu, kita ni, saya ni budak kampung. Jadi budak kampung ni tuan-tuan, nakal-nakal budak kampung ni. Saya ingat budak kampung sebelah tu, ya Allah, nakal sungguh. Tapi nakal-nakal dia orang bagus. Dia warning saya, Raihan, kau jangan jadi macam kita orang, tahu? Kita orang ni memang dah tak boleh patah balik. Budak kampung. Dan bila masa ambil keputusan, ambil keputusan peksa, kita seronok tengok keputusan peksa tu. Dia boleh cakap, cikgu tak bagi pun tak apa cikgu, kita orang dah tahu dah keputusan dia. Sebab dia orang tak jawab soalan, dia tahu. Budak kampung kan, saya beritahu cikgu tak bagi pun tak apa. Itu tak cerita lagi yang ambil buku report tu, yang tanda tangan tu dia orang sendiri tu. Tak ulur pun mak bapak pun tuan-tuan, mana orang kampung mana ambil kisah. Mak ayah tanya juga, cikgu tak bagi, cikgu tak sempat buat keputusan. Dia nipu mak bapak dia orang tu. Budak-budak kampung nakal sungguh lah. Tapi saya masuk geng baik lah, alhamdulillah. Nak sebut tuan-tuan macam tu lah. Orang kalau dapat keputusan, kalau budak-budak pandai tu, tayang lagi keputusan tu 100/100, 95/100. Budak yang tak jawab soalan tu, sorok tak soalan tu.
Macam tu San, macam biasalah dia kata. Macam biasa tu. Allah hadirin hadirat, akhirat besok macam itulah. Begitulah hari akhirat. Manusia mengambil buku amal dengan tangan kanan. Maka Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Dalam surah Al-Insyiqaq Allah berfirman, adapun orang yang diberi buku amalannya dengan tangan yang kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, nanti hari akhirat dia akan dihisab dengan hisab yang mudah-mudah, hitungan yang mudah-mudah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, satu hari beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nabi berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasiran. Rasulullah berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ya Allah, hisablah saya hisab yang mudah-mudah. Ini yang kita nak jadi bangsa merdeka ni, ikut doa Nabi ni. Kerana orang yang dihisab dengan hisab mudah-mudah ni memang ahli syurga. Bila Sayyidatina Aisyah dengar Nabi berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasiran, ya Allah, hisablah saya, hitunglah saya dengan hisab yang mudah. Sayyidatina Aisyah tanya, ya Rasulullah, mal hisabul yasir? Apa yang dimaksudkan hisab yang mudah-mudah tu? Kena hisab juga tapi mudah. Lalu sabda Nabi, ayyan zura fi kitabihi fayatajawazu lahu anhu. Allah tengok juga buku amal orang tu, tapi Allah bagi dia lepas. Maknanya inilah kita nak jadi bangsa merdeka akhirat, nak hijrah negara akhirat ni tuan-tuan. Amal yang pertama yang kita cuba buat ialah berdoa macam Nabi doa tu. Minta Allah hisab kita mudah-mudah, kerana kita ni memang akan dihisab. Dihisab, tapi minta hisab mudah-mudah. Hisab mudah-mudah ni Allah tengok juga buku kita, tapi Allah lepas. Ini yang saya teringat zaman sekolah-sekolah dulu. Tonton dulu sekolah tahun berapa ya? Dulu kan cikgu garang-garang. Saya ingat saya sekolah rendah tahun 70-an. Sekolah rendah. Cikgu, ya Allah, garang sungguh. Saya ingat lagi budak sekolah tu kena tampar atas meja ni, memantul macam bola basketball. Tapi masa tu mak ayah tak kisah. Kita mengadu mak abah, mantul lagi kepala kita kat dinding garang. Hari ni Allah ngadu sikit, cikgu kena tindakan habis. Nak sebut tuan-tuan ya, walaupun cikgu ni garang-garang zaman dulu, garang cikgu-cikgu, tapi cikgu ni kalau ada budak yang dia sayang, kerja sekolah tu dia tanda sikit aja, lepas budak tu. Ini dalam istilah budak muda hari ni dipanggil jambu. Jambu cikgu. Anak saya belajar tahfiz Quran, dia bercerita di tahfiz macam itulah. Kalau budak tu jambu-jambu tu ngapal tak dapat pun lepas tu. Yang bukan jambu cikgu tu agaknya gula batu ke apa tu, memang makan rotan je. Itu yang jadi jambu-jambu ni. Ingat zaman sekolah macam itulah dulu kan. Kalau budak tu cikgu bengang dekat dia, hantar kerja sekolah, belik selai-selai, pusing balik, tengok muka, cari salah aja. Sebab budak tu memang dalam kelas nakal, kasut tak basuh. Isap okok lagi, memang jadi mangsa lah. Begitulah barangkali Allah Ta'ala dengan kita. Moga-moga begitulah Allah dengan kita. Kita ni ada juga salah silap, ada juga dosa-dosa. Tapi semayang jaga, zikir jaga, puasa jaga. Tak cukup puasa fardu, puasa sunat lagi, i'tikaf masjid lagi, baca Quran pula, tadarus Quran pula. Alhamdulillah. Moga-mogalah dengan amal-amal kita yang sungguh-sungguh ni, Allah tengok juga amal kita, Allah bagi lepas tu. Ini yang kita hendak jadi bangsa merdeka. Tapi kalau atas dunia ni, mayang pun culas main-main, dah lah mayang main-main, puasa main-main, boleh bercakap pula, Allah Ta'ala tu hebat sangat ke? Allah Ta'ala tu dia tu adil ke? Hukum hakam dia boleh bikin huru hara tau.
Macam ni tuan-tuan agak-agak boleh lepas ke di akhirat besok ni. Atas dunia dah sombong dengan Allah Ta'ala. Atas dunia ni bercakap apa? Muhammad tu, dia tu siapa? Rasulullah. Benda Rasulullah ni, benda ni. Ada aku heran dia ada ke tak ada? Dia ada pun aku tak kisahlah. Bercakap macam ni dengan kekasih Allah Ta'ala. Agak-agak akhirat besok boleh lepas. Jadi waktu kita ni amal biar sungguh-sungguh, selawat biar sungguh-sungguh itu. Supaya Allah tengok juga buku amal kita, tapi Allah bagi kita lepas tu. Ini yang Nabi sendiri berdoa. Sayyidina Aisyah tanya, mal hisabul yasir, apa hisab yang mudah-mudah ni? Sebab Rasulullah sendiri berdoa. Padahal tuan-tuan, padahalnya Rasulullah calon yang masuk syurga tanpa hisab. Persoalannya, kenapa Rasulullah berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasiran, ya Allah hisablah saya mudah-mudah nanti. Padahal Rasulullah masuk syurga tanpa hisab. Apa jawapannya tuan-tuan? Jawapannya Rasulullah nak ajar kita macam mana nak dimudahkan hisab. Kita lah kena baca, bukan Nabi yang betul baca, kita yang betul baca. Sebab Rasulullah tak dihisab. Dia ada beberapa golongan besok masuk syurga tanpa hisab. Yang kita pun selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuk kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ya Allah tunjuk kami jalan lurus, jalan orang yang engkau telah beri nikmat. Siapa dia? Allah dah beri nikmat. Allah guna kalimah past tense, an'amta, past tense. Allah dah beri mereka nikmat. Nabi-nabi, rasul-rasul, syuhada, golongan siddiqin. Ini orang masuk syurga tanpa hisab. Rasul-rasul masuk syurga tanpa hisab. Orang mati syahid masuk syurga tanpa hisab. Golongan siddiqin yang diketuai oleh Sayyidina Abu Bakar masuk syurga tanpa hisab. Siapa lagi tuan-tuan masuk syurga tanpa hisab? Anak-anak yang mati sebelum balik masuk syurga tanpa hisab. Orang gila masuk syurga tanpa hisab. Tapi dengan syaratlah dia gila sebelum balik. Sebelum balik tu dia gila dah. Ya. Sebab tu kita dengan orang gila ni jangan marah dia. Dia tak puasa. Gila ke tak puasa bulan Ramadan? Dia tengok kita, engkau dah tahu aku gila, engkau tegur buat apa dia? Memang dia gila. Orang gila saya jangan tegur dia. Kita tegur orang gila, kita lebih gila daripada orang gila sebenarnya tahu. Orang gila tuan-tuan kalau pergi hospital bahagia tu, doktor pun pening tuan-tuan dengan orang gila ni. Mancing tepi katil. Orang tanya buat apa? Kau tak nampak ke aku mancing? Kau gila ke dia kata? Dia kata kita pula gila. Ada ikan ke dalam baldi? Kau gila ke dalam ikan mana ada dalam baldi mana ada ikan lah? Kau bodoh ke dia kata? Dia marah kita pula. Habis tu buat apa mancing kalau tak ada ikan? Aku gila dia kata. Ya tak juga. Dia gila mana? Dia gila je. Doktor pun pening je. Dulu kan zaman kita kan pakai Walkman tu. Kan kaset tu kan set A, set B tu kan dulu. Orang gila ni dengar Walkman. Mula-mula baring, kemudian terlentang. Doktor tanya, tadi baring kenapa meniarap pula? Tadi set A lah, ni set B tau. Dia gila. Tadi set A tu yang dia baring terlentang, set B dia meniarap pula. Dia pun gila saya. Sebab tu orang gila jangan layan, dia ahli syurga. Cerita orang gila azan subuh pukul 10 pagi. 10 pagi azan subuh. Satu kampung datang, "Oi, gila ke? Pukul 10 azan." Orang gila tu tengok, "Siapa gila?" "Engkau lah," dia kata, "gila pukul 10." Orang gila tu tengok, "Korang lagi gila. Azan subuh tak datang. Azan pukul 10 datang." Siapa gila? Diam orang kampung balik. Sebab tu orang gila kalau azan, tutup je mic, jangan marah dia. Tutup je mic, dia gila. Dia gila. Kita pergi marah dia buat apa? Dia ahli syurga. Kita belum tentu ke mana ni. Budak-budak yang belum balik tu, ahli syurga, belum balik mati. Sebab dia tidak ada catatan amal. Kan catatan amal bermula daripada balik. Dia tak balik, malaikat tak catat dia. Baik tu bila kubur budak-budak tu kita pergi ziarah. Saya selalu pergi ziarah kubur Batu Muda, kubur budak-budak.
Banyak orang tengok kubur budak, apa dia kata? Kesian dia kecil-kecil dah mati. Kesian dia kecil-kecil dah mati. Tuan-tuan tak tahu, dia tengok atas, kesian tua-tua tak mati lagi. Dia syurga dah Syekh. Kita yang tak tentu kalau gini. Baik. Jadi Rasulullah berdoa begitu bukan untuk Rasul, untuk umat baginda. Itu yang pertama. Kalau kita nak dapat hisab yang mudah, amal tangan kanan, berdoalah, Allahumma hasibni hisaban yasiran. Yang kedua, oleh kerana kita ni akan mengambil buku amal, maka yang keduanya, hadirin para jamaah, segala perintah Allah yang wajib laksanakan. Sembahyang bagi cukup, yang tak cukup qada bagi cukup. Puasa cukupkan, puasa Ramadan. Yang tak cukup, cukupkan, qada puasa. Ini tanggungjawab kita. Besok ditanya, kenapa sembahyang tak cukup, kenapa puasa tak cukup. Yang tak bayar zakat, zakat sekarang walaupun dah habis Ramadan, hari tu Ramadan terlupa nak bayar zakat, bayar zakat. Besok akan ditanya semua sekali, yang fardu-fardu yang diperintahkan. Ini nak jadi bangsa merdeka sebelum nak ambil buku amalan ini. Yang keduanya, segala yang fardu yang Allah perintahkan sempurnakan, termasuklah nafkah anak isteri. Banyak hari ni orang kita culas bab begini, nafkah ni, isteri bekerja, suami tak mau bagi nafkah. Besok ditanya, nafkah anak-anak, kesihatan dia, pendidikan dia, ditanya kenapa anak-anak tu tak diajar Quran, kenapa anak-anak tak disuruh sembahyang. Semua ditanya besok, semua dicatat. Itu yang kedua, yang fardu. Yang ketiga, kita nak jadi bangsa merdeka, oleh kerana kita besok nak dapat buku amalan. Yang ketiga, kalau adalah dalam buku amalan kita ni dosa-dosa yang besar, segeralah bertaubat. Taubat itu sabda Nabi, at-taibu minaz zambi kama la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosa ni seperti tak punya dosa lagi. Padam, tuan-tuan, padam. Yalah, kita ni maklumlah hidup banyak zaman. Kita bukan hidup di negara seperti zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kita hidup zaman yang penuh dengan macam-macam perkara. Tuan-tuan lagi dahsyat kot, pernah hidup zaman pop ye, agogo, hula hoop, bell bottom, zaman lambereta, zaman that's away, aha, I like it, aha tu kan. Zaman tangan ke atas, apa nama tu? Saturday Night Fever ya. Tuan-tuan macam dah tak ingat, memang ke tak terlibat dulu. Saya tak sempat zaman tu semua. Saya sempat zaman budak pergi sekolah pakai seluar singkat steng, cawat pendek, di zaman bukat dipanggil. Saya tak libat lah sebab saya pengawas sekolah dulu. Budak-budak seluar bukat, bakal besar, kepala apache tu selalu kena rampas tu, kepala apache tu. Oh, zaman saya tu zaman budak menari break dance. Budak suagama pun break dance juga tu. Break dance budak tu, shuffle. Saya je tak sempat belajar masa tu. Nasib baiklah tak belajar tu. Tidak patah tengkuk dah masa tu. Allah tak. Jadi macam mana kita nak padam rekod lama ibu-ibu zaman dulu kan, naik motor dalam kereta ibu-ibu pakai kain baju kembang tu, beg tangan kat sini tu kan, rambut pun gulung macam, saya ingatlah sebab gambar mak saya ada zaman tu. Abah saya ada Vespa Lambretta ni 2 biji, abah saya ada masa tu. Nanti kita nak padamkan zaman dulu. Ada orang kata, ustaz, Allah terima ke ustaz taubat kita? Allah, tuan-tuan, jahat tara mana kita ni Allah buka pintu taubat. Dan jahat macam mana pun kita tak sejahat sahabat Nabi, tuan-tuan. Sahabat Nabi sebelum Islam, Sayyidina Umar, tuan-tuan, pernah bunuh anak perempuan. Kita tak sampai tahap bunuh orang, tak ada. Sebahagian sahabat sebelum Islam, mereka pernah jual arak, kaki botol. Kita, tuan-tuan, botol arak pun tak pernah sentuh dah. InsyaAllah. Ya. Malah sebahagian sahabat bukan takat minum arak, bunuh anak perempuan, memerangi Rasul. Khalid Al-Walid sebelum masuk Islam, dialah juara yang memenangkan tentera Quraisy masa perang Uhud. Masuk Islam.
Allah terima taubat manusia ni. Selagi pintu taubat tak tutup, selagi tak mati, Allah terima. Yang penting kita padam dengan taubat rekod-rekod lama ni. Sebab ada orang hari ni yang agak negatif. Dia kata Allah tak terima ustaz. Terima. Jahat mana kita ni? Malah sebahagian sahabat ni tuan-tuan, seorang sahabat namanya Wahsy. Wahsy ni dalam sejarah dia pernah membunuh bapa saudara Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang dipanggil sebagai Asadullah, singa Allah, dipanggil Sayyidul Syuhada, ketua para syahid, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Satu hari Wahsy masuk Islam. Masuk Islam Wahsy. Tapi oleh kerana Sayyidina Hamzah ni adalah bapa saudara yang Rasulullah sangat sayang, jadi Rasulullah, dan panjang ceritanya macam mana keadaan jenazah asyahid Sayyidina Hamzah ni cukup sadis. Kalau tengoknya sedih. Jadi Rasulullah bila Wahsy masuk Islam, Rasulullah tak boleh melihat muka Wahsy, bukan benci tapi merasakan sedih dengan keadaan Wahsy yang sanggup membunuh pak saudaranya Sayyidina Hamzah. Sehingga Nabi sebut pada Wahsy, kalau kamu datang dalam majlis saya, pastikan saya tidak melihat wajah kamu. Itu Wahsy tuan-tuan ya. Sebab tu Wahsy dia hadir majlis Nabi, dia akan duduk sembunyi-sembunyi. Dia tak mahu Nabi nampak muka dia, sebab Nabi tak boleh tengok muka dia. Bukan benci, tapi teringatkan pak saudara Nabi yang Nabi sayang. Sehingga Wahsy kalau hadir majlis Nabi, dia akan duduk jauh-jauh, duduk daripada pandangan Nabi. Sebab tu kadang-kadang surau masjid kalau orang duduk jauh-jauh tak nampak daripada pandangan ustaz, dia dengan Wahsy lebih kurang lah tu. Ini bukan tuan-tuan lah, ini contoh tak mau dilihat wajahnya, sebab Nabi tak mau tengok wajah Wahsy. Saya bukan nak cerita itu, yang saya nak cerita, satu hari Wahsy ni dia nak bersihkan dosanya membunuh pak saudara Nabi. Dia masuk perang, memenangkan Islam, berjuang dengan Islam. Akhirnya Wahsy syahid. Inilah orang yang Nabi kata dia membunuh syahid, dia terbunuh syahid. Dia bunuh Sayyidina Hamzah, menyebabkan Sayyidina Hamzah syahid. Akhirnya dia masuk Islam, dia terbunuh, dia syahid. Itu Wahsy. Jadi kita ni tak sampai tahap tu. Tak, Allah terima taubat kita, taubatlah. Ini kalau ada lah. Ni saya berceramah kat tuan-tuan, saya ceramah dekat orang yang dengar video. Kawan-kawan kita kadang-kadang ada yang padamkan rekod-rekod lama. Allah terima insya-Allah ya. Itu yang ketiga. Ini sebagai persiapan kita lah. Yang tiga ialah zaman kita budak-budak dulu banyak kadang-kadang dengan mak ayah tinggi suara. Allah sempat lagi kita taubat dan bagai-bagai ini. Baik, yang keempat, banyakkan amal-amal kebajikan, puasa sunat, sedekah, terlibat dengan majlis gotong royong, kerja-kerja kebajikan lah. Buang sampah, makmurkan masjid, tengok cicak, tengok sampah di masjid, apa saja kerja kebajikan kita terlibat. Kerana ini semua boleh membersihkan buku amal kita yang kotor-kotor, catatan kita yang compang-camping dibersihkan. Yang ketiga dengan taubat. Yang keempat dibersihkan dengan amal-amal kebajikan, berdalilkan sabda Nabi. Satu hari datang seorang lelaki jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni cium orang perempuan tadi. Kalau cium isteri boleh pahala, cium anak pun boleh pahala. Ni cium orang yang bukan adik-beradik, bukan anak beranak, diciumnya. Ialah dia hidup zaman jahiliah. Jadi dia rasa berdosa, jumpa Nabi, saya cium perempuan. Nabi terdiam, nak buat macam mana. Allah turunkan firman-Nya, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan, buang sampah dari masjid, buang sampah dari jalan raya, tengok tadi masuk tandas ada najis, kita tolong flush. Semua kerja kebajikan yudhibnas sayyi'at, boleh memadamkan dosa kita yang kecil-kecil tu, dipadam dari catatan tu. Termasuklah tuan-tuan kita berzikir tadi. Kita berzikir, apa Nabi sebut? Orang berzikir
Subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dicukupkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dihapuskan dosanya kecil-kecil walaupun sebanyak buih di laut. Itu tuan-tuan berjalan ke masjid, setiap langkah diampunkan dosa. Ini semua kerja kebajikan. Lepas tu kita galakkan datanglah masjid, berjemaahlah di sebuah masjid ni. Allah hapuskan segala as-sayyiat, dosa kita yang kecil-kecil dipadamkan daripada buku amal. Istighfar kita, zikir kita, baca Quran kita, duduk dalam majlis ilmu. Sebab itulah tuan-tuan dengar hadis-hadis Nabi, semuanya cerita membersihkan dosa, membersihkan dosa. Semalam puasa Asyura, apa kelebihannya? Diampunkan dosanya setahun yang telah lalu. Dosa yang kecil-kecil tu semua kita nak padam daripada buku amal kita. Puasa hari itu, puasa Arafah, diampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu semuanya hasanat. Buatlah amal-amal sunat ni banyak-banyak. Buat kerja kebajikan banyak-banyak. Untuk apa? Itu yang Allah Ta'ala sebut, innaka kadihun, kamu beramal sungguh-sungguh. Kita beramal ni supaya buku amal kita ni besok bersih. Bersih tuan-tuan. Yang jadi masalahnya tak nak buat ni, tak nak buat. Ni kadang-kadang saya tengok surau masjid ni pun saya dah heran zaman PKP ni. Saya heran bukan apa. Surau masjid tuan-tuan ni saya tak tahulah. Surau saya ingat samalah tempat lain pun. Dulu masa belum PKP 5 sop. Masa PKP pun 5 sop juga. Tu yang heran tu. Tuan-tuan faham? Masa belum PKP rapat-rapat 5 sop. Dah jarak-jarak pun 5 sop. Agak mana pergi yang lain tu? Pening kita mikir ni. Dah malas ke apa nak beramal, dia dah seronok pula beramal di rumah dah. Dah tak mau datang. Ini kita nak sebutkan tak, banyakkan amal-amal kebaikan kita. Itu yang keempat. Yang keempatnya banyakkan amal-amal kebaikan. Yang kelima banyakkan amal-amal sunat. Puasa sunat, mayang sunat, ini banyakkan. Para jemaah dirahmati Allah, saya nak akhirkan. Maka bila 5 benda ni dapat kita lakukan, pertama, saya ulang balik, berdoalah, Allahumma hasibni hisaban yasiran. 4 perkataan saja. Allahumma hasibni hisaban yasiran. Cakap Melayu lagi mudah. Ya Allah, hisablah saya hisab yang mudah-mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, cukupkan amal-amal wajib fardu yang Allah perintah. Cukupkan. Yang tak cukup, qada. Yang ketiga, taubat, istighfar banyak-banyak. Yang keempat, buat amal kebajikan banyak-banyak, dapat memadamkan dosa kita yang kecil-kecil, dipadamkan daripada rekod-rekod kita tu. Yang kelima, banyakkan amal sunat, dia akan mencantikkan buku amalan kita. Amal sunat, i'tikaf, baca Al-Quran. Hadirin hadirat, besok bila kita buka, itu yang kita kata, mari sini tengok buku amal saya ni. Gembira tuan-tuan, seronok kita. Itulah bila dapat buku amal tangan kanan, masa itulah kita akan meraung merdeka. Merdeka sungguh ya. Merdeka sungguh maksud. Rasa bebaslah kita. Boleh masuk syurga. Akhir Allah Ta'ala sebut dalam ayat Al-Insyiqaq, ayat ke-7, ayat ke-8, Allah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Bila mereka dah dapat buku amal tangan kanan, kerana persiapan-persiapan yang dibuat tadi, atas dunia inilah kita buat persiapan, bersihkan buku amal kita. Sebab itu Rasulullah bersabda, benda yang paling menggembirakan manusia di mahsyar, bila dia buka buku amal penuh dengan taubat dan istighfar. Penuh dengan taubat istighfar, itulah benda paling gembira sekali. Kerana bila buka buku amal, taubat dan istighfar kita tadi membersihkan buku kita yang kotor tadi itu, bersih. Maka bila bersih, kita pun akan dikembalikan bertemu dengan ahli penuh gembira. Siapa ahli yang kita jumpa tu tuan-tuan? Siapa ahli yang kita jumpa penuh gembira? Saya tertarik dengan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kata Imam Qurtubi, yang kita gembira tu sebenarnya kita dapat berjumpa dengan ahli keluarga kita
yang menghuni syurga. Siapa dia? Bidadari-bidadari. Anak-anak pelayan-pelayan syurga tu, mereka yang tunggu kita sekarang ni, menunggu. Perhati je, abang aku tak mati-mati lagi dia. Lama dah tunggu syurga. Tu yang kita gembira, kata Imam Qurtubi tu, gembira yahu. Sebab atas dunia nak kahwin kena minta sign. Sana tak payah. Ni dia orang tunggu. Ibu-ibu jangan marah ya ibu-ibu ya. Memang itulah hakikatnya ibu-ibu. Cuma ada ibu-ibu tanya, kalau suami kita ada isteri kat syurga bidadari, makcik macam mana? Makcik ibu-ibu jangan bimbang. Kalau suami ada bidadari, ibu-ibu akan jadi ketua bidadari. Kalau bidadari tu cantik, takkan ketua kat belakang tu kerapu-kerapu. Jangan bimbang lah. Boleh faham tu ibu-ibu? Gembira lah. Yang penting masuk syurga dulu. Jadi ibu-ibu nanti akan jadi ketua bidadari. Masa tu umur pun 17, 18 saja, jangan bimbang. Tak ada krepot-krepotnya, jangan bimbang. Itu yang suami-suami pula, pakcik-pakcik tanya, betul ke ustaz? Isi saya jadi ketua bidadari. Betul pakcik, kenapa? Tak ada yang lain ke ustaz? Betul pakcik. Tak ada yang lain. Tak ada yang lain ke? Kenapa? Yang ada tak best. Jawapannya masuk dulu. Jangan bincang best ke tak best. Takut tak masuk je. Itu kata Imam Qurtubi, itu yang gembira sangat dapat jumpa ahli kita tu. Dan kata sebahagian ulama tafsir, gembiranya tadi Sayyidina Aisyah tanya, ya Rasulullah, kita besok ingat ke ahli keluarga? Ingat. Tapi masa terima buku amal dah lupa. Ialah masing-masing ingatkan diri masing-masing dah masa tu. Tiba-tiba dihitung, kita masuk syurga. Masuk, anak kita dah ada, abah kita dah ada, mak kita dah ada, sisi kita dah ada, suami kita dalam tu dah. Mana tak gembiranya? Kawan-kawan setaman yang sama berjemaah pun ada dah. Masuk dah. Seronok Syekh. Qalu salaman. Masa tu masing-masing jumpa, selamat sejahtera, selamat. Gembira aja Syekh, masrura. Itulah yang kita nak. Masa tu jumpa sama kita, merdeka. Mau merdeka ya? Jadi malam sekarang tak payahlah sebut merdeka dulu. Merdeka, tapi tak apalah, kita merdeka dunia lah. Ini merdeka akhirat. Jadi kesimpulannya, hadirin para jemaah yang rahmati Allah, itulah merdeka yang kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita orang yang betul-betul merdeka di akhirat. Moga-moga hijrah kita hijrah menuju akhirat, merdeka kita merdeka di hari akhirat. Jadi dunia ini, kata Sayyidina Ali, ad-dunya hiya darul amal wa laysa fiha hisab, wal akhiratu hiya darul hisab wa laysa fiha amal. Dunia ini tempat kita beramal. Di sini tidak ada hisab, tak ada hitung lagi. Besok akhirat tempat kita dihisab, di sana kita tak perlu beramal lagi. Selamat beramal dan selamatlah kita dunia dan akhirat. Sekadar itu saja yang dapat saya kongsikan pada pagi yang mulia ini. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah masukkan kita dalam golongan orang yang masuk syurga tanpa hisab. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berilah manfaat di atas ilmu yang kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma hasibna hisaban yasiran. Ya Allah, hisablah kami nanti di hari akhirat hisab yang mudah-mudah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.